Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar-pelajar, Ustazah harapkan semua sihat walafiat dan insya-Allah pada hari ini kita akan refresh balik semula ya. Bab 5, konsep ilmu tafsir yang kita belajar. Seperti biasa yang kita tahu, tajuk utama dalam bab tafsir ni yang pentingnya ialah ada beberapa tajuk utama. Pertama 5.1 kita nak tahu takrif, tafsir dan juga takwil. 5.2 kita nak tahu perbezaan di antara tafsir dengan takwil. 5.3 kita nak tahu sejarah ilmu tafsir. 5.4 apakah kepentingan ilmu tafsir. 5.5 apakah pembahagian ilmu tafsir. Pembahagian ilmu tafsir ini pertama berasaskan kepada sumber, daripada sudut sumber macam mana yang menghasilkan tafsir maksur dan juga tafsir birra'yi. Kemudian pembahagian tafsir berasaskan kepada pendekatan yang menghasilkan tafsir tahlili dan juga yang kedua adalah tafsir maudhu'i. Baik, kita tengok dari sudut objektif kita. Pada yang hari Isnin baru-baru ni Ustazah dah ceritakan, tapi Ustazah bimbang juga ada yang tertinggalkan. Jadi inilah di antara soalan-soalan yang akan keluar insya-Allah dalam objektif tajuk tafsir kita. 1A, B, C, D, E, F, G, H. Ini di antaranya dan juga beberapa cadangan markah yang akan keluar. Jadi kalau kamu menghafal ataupun dah menguasai, tengok soalan, kemudian cari jawapan yang begini-begini saja dan insya-Allah sebenarnya kamu akan dapat menguasai 20 markah daripada bab ini. Jadi bab tafsir tu dia tak payah, ya. Okey, cuba kita tengok. Calon seharusnya dapat pertama A tu daripada apa yang kita belajar ni kan. Kamu mesti dapat nak takrifkan apa maksud. Kamu nak definisikan apa maksud tafsir dengan takwil. Biasa dia bagi 4 markah lah. Jadi di sini bagilah istilah dan juga bahasa dan juga istilah. Okey, kalau kamu nak masukkan pandangan-pandangan ulama, pandangan pendapat-pendapat ulama, okey, tak ada masalah. B, membezakan antara tafsir dan takwil dan mengemukakan contoh kedua-duanya. Jadi di sini pula ialah bagaimana kamu menjawab soalan sekiranya dia bertanya, soalan tersebut bertanya, jelaskan atau berikan perbezaan di antara tafsir dan takwil dengan dan mengemukakan contoh kedua-duanya. Jadi kalau di sini 6 markah, maka dua poin itu, 2 markah itu diberikan perbezaan di antara tafsir dengan takwil daripada sudut makna, kan? Okey. Kemudian pastikan 2 lagi adalah perbezaan daripada sudut pandang yang lain dan 2 lagi mengemukakan contoh-contoh dia. Apa contoh tafsir? Apakah dia contoh takwil? Okey. C, memperihalkan sejarah ilmu tafsir secara ringkas. Apa sejarah ilmu tafsir? Bermula daripada zaman bila? Zaman Nabi Muhammad SAW ke? Zaman para sahabat ke? Zaman tabi'in ke? Okey, ya. Baik, D, menjelaskan kepentingan tafsir dalam memahami Al-Quran. Penting tak belajar ilmu tafsir ni? Adakah ilmu tafsir ini dia memainkan peranan dalam kita nak memahami Al-Quran secara takwil ataupun secara tafsir? Okay, ya. Kemudian E, mentakrifkan tafsir maksur birra'yi, 4 markah. Tafsir maksur dan tafsir ra'yi. Maafkan saya, tafsir maksur dan tafsir birra'yi. 4 markah di sana. Kemudian soalan ada bertanya berkaitan dengan mengemukakan contoh tafsir tahlili dan maudhu'i. Kan tadi dalam fokus pembelajaran kita dia ada memberitahu bahawa pembahagian tafsir ini apa dia? Tafsir berdasarkan kepada sumber dan tafsir berdasarkan kepada pendekatan. Jadi E, F, G, H adalah sekitar ataupun berkisar daripada tajuk ini. Okay. Baik, untuk tajuk seterusnya, mentakrifkan tafsir dan takwil. Di
Ini ada dua benda yang berbeza. Satu tafsir, satu takwil. Ya. Baik, sekarang ni kita nak takrifkan apa itu tafsir. Kita nak kenal apa itu tafsir. Sudah tentulah tafsir itu kalau kita nak kenal, mesti kita bagi dari sudut bahasa. Yang kedua, kita bagi dari sudut istilah. Okay, dari sudut bahasa, tafsir ini bermaksud menjelaskan sesuatu yang samar, menyingkap ataupun menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sesuatu lah. Ya? Kemudian, ataupun menerangkan. Ya? Menerangkan bayan, al-bayan, jelaskan. Kemudian kalau menjelaskan al-idah, kan? Kemudian menyingkap sesuatu yang tersembunyi, membongkar sesuatu yang tersembunyi, al-kasyaf, gitu kan? Itu dari sudut bahasa. Jadi mungkin di sini kamu dapat 1 markah dari sudut bahasa. Ya. Daripada sudut istilah pula, apa maksud tafsir? Iaitu ilmu yang di dalamnya membahaskan mengenai Al-Quran dari aspek dalil-dalil untuk menentukan atau mengenali serta memahami maksud-maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala atas kadar kemampuan manusia. Ilmu yang di dalamnya dalam satu ilmu tafsir ni maksudnya dia membahaskan mengenai Al-Quran. Bukan kita nak bahas Al-Quran tu kita bahas. Tidak, ya. Kita ni manusia, kita tak mampu. Tapi kita belajar, ya, daripada Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para ulama, yang telah mengkaji Al-Quran itu, ya, bagaimana mereka mentafsirkan Al-Quran itu. Jadi ilmu tafsir ini adalah suatu ilmu yang kita nak kaji mengenai Al-Quran. Daripada aspek apa? Dari aspek kita nak keluarkan dalil ni, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dalil ni untuk apa? Az-zaniyatu waz-zani, az-zani waz-zaniyatu fajlidu mi'atal jaldah, itu untuk apa? Maksudnya mengeluarkan dalil-dalil Al-Quran itu kepada sesuatu yang bertepatan, menentukan atau mengenali serta memahami maksud firman Allah Subhanahu Wa Taala atas kadar kemampuan manusia, dan atas kadar kemampuan kita. Contoh kalau kita kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi sekarang ni tafsir daripada alhamdulillahirabbil alamin itu, terjemahan dia ialah segala puji pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Dan apa yang kita faham daripada ayat tersebut, ayat Al-Quran tersebut. So kita faham di sana, ya, bahawa segala puji-pujian itu, segala puji-pujian kita berikan kepada siapa adalah sebenarnya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu apa kekuasaan dia? Iaitu suatu Tuhan sekalian alam yang menguasai alam ini. Itulah yang dimaksudkan sebagai tafsir. Tapi di atas kadar kemampuan manusia. Macam kita, manusia biasa ni, kita orang yang belajar, bila kita faham itu kadar kemampuan kita lah. Tapi mungkin daripada golongan-golongan mufassirin, golongan ulama, mereka lebih faham secara yang lebih detail. Okay, ya? Baik. Kemudian dari sudut istilah, iaitu suatu ilmu adalah ilmu untuk mengetahui dan memahami maksud Al-Quran, menjelaskan maknanya, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmah. Ada hikmah-hikmah yang disandarkan kepada ilmu bahasa, sastra, ilmu usul fiqh, ilmu qiraat, asbabun nuzul, asih mansuh dan lain-lain lah yang berkaitan. Jadi suatu ilmu yang mana secara keseluruhan ia nak faham apa yang ada dalam Al-Quran. Nak faham apa maksud daripada ayat Al-Quran. Maksud daripada ayat Al-Quran itu terjemahan. Daripada terjemahan itu, kita boleh faham apa sebenarnya terjemahan itu maksudkan daripada ayat Al-Quran. Kalau kita orang yang tak pandai bahasa Arab tu kan. Okey, jelaskan makna. Daripada situ juga kita dapat mengeluarkan hukum, kan. Kemudian kita dapat mengambil hikmah, kefahaman daripada ayat itu, itulah yang dinamakan tafsir.
Tetapi dia disandarkan kepada apa? Daripada sudut aspek bahasa ataupun dalam konteks kita nak faham dalam konteks ilmu usul fiqh, kemudian ilmu al-qiraat, kemudian asbabun nuzul. Contohnya ya ayyuhal muzammil. Kita pun bacalah ya ayat tersebut. Tentulah kita tak nak baca saja, tentu kita nak faham sesuatu, kita nak mentadabbur sesuatu kan, kita nak tafsirkan dia, kita tengok terjemahan kan. Lepas tu kita pun daripada terjemahan tersebut kita memahami sebenarnya ada kajian-kajian, ada cerita-cerita berkaitan dengan sebab apa ayat ini diturunkan. Kemudian nasih mansukh. Bila kita baca sesuatu ayat tersebut, kita dah tahu. Bila kita mempelajari tafsir Al-Quran, ya, kita dah tahu ayat ni sebenarnya mansukh kan. Ayat ini dalam kategori bab nasih mansukh dan sebagainya. Okey ya. Baik, secara keseluruhannya ya, kita dapat memahami bahawa pengertian tersebut dapat dipahami bahawa tafsir menurut istilah adalah ilmu untuk mengetahui, memahami Al-Quran, mengetahui maksud Al-Quran, faham Al-Quran, bukan mengetahui, memahami maksud Al-Quran, menjelaskan maksud Al-Quran tersebut. Daripada terjemahan itu kita dapat menjelaskan apa sebenarnya maksud dia, mengeluarkan hukum dan hikmah-hikmah yang ada berdasarkan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Kamu boleh tengok juga dalam skop A, dan apa yang Ustazah bagi ni adalah sebagai satu contoh. Okay. Baik, untuk soalan dalam perkara ta'rifkan takwil 4 markah. Jadi ataupun 2 markah. Jadi berikan maksud takwil dari segi bahasa dan istilah. Dalam buku skor A tu Ustazah nampak okey sudah, dan ini adalah yang slide yang Ustazah buat ni adalah untuk sebagai penerangan kepada kamu. Mungkin ada sedikit yang boleh kamu tambah daripada dalam jawapan kamu daripada penerangan Ustazah tadi ya. Baik. Dari sudut bahasa, takwil itu maksudnya adalah perkataan yang berasal daripada perkataan awala. Ya. Awala yang bererti kembali kepada asal. Ataupun dalam jawapan yang lain, takwil dari sudut bahasa ialah ar-ruju' iaitu kembali. Alif lam ra jim waw ain. Ar-ruju' iaitu kembali. Ataupun takwil dari segi bahasa bermaksud memusingkan maksud. Memusingkan maksud. Bila kita sebut memusingkan maksud di situ pun sebenarnya kita dah boleh faham apa yang dimaksudkan dengan takwil menurut istilah. Okey ya. Jadi dari segi istilah, kita tengok poin yang keduanya itu, ni istilah lafaz ayat Al-Quran yang dialihkan daripada makna yang zahir. Makna yang zahir tu makna yang rajih, yang jelas, kepada makna yang batin. Kepada makna yang batin. Bila sebut batin, maknanya benda yang di dalam. Benda yang di dalam. Ataupun benda yang tersembunyi. Benda yang samar-samar. Benda yang tidak jelas, tidak kuat. Okay. Jadi, dari sudut istilah, ulama' ni dia berbeza pendapat dalam mentakrifkan takwil. Pertamanya, takwil itu bermaksud lafaz ayat Al-Quran yang dialihkan daripada erti zahir dan rajih kepada erti lain yang samar ataupun yang tidak kuat. Yang keduanya, kalau ikut pandangan Ibn Jarir At-Tabari menjelaskan bahawa takwil itu ialah mentafsir dan menjelaskan maknanya. Jadi kalau menurut At-Tabari, takwil itu sama maksudnya dengan tafsir. Dia tak ada apa-apa perbezaan. Cuma menurut As-Suyuti dan Al-Alusi menyatakan bahawa takwil bermaksud istinbat ulama' yang tahu makna-makna tersembunyi dan segala rahsia Allah yang terdapat di dalam Al-Quran.
Al-Jurjani menyatakan bahawa dari sudut istilah, takwil itu bermaksud memalingkan lafaz daripada makna zahir kepada makna yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi yang paling jelas kalau dari kita lihat dari sudut pandang Al-Jurjani, takwil ini memalingkan lafaz daripada makna yang zahir. Tafsir tadi kita menjelaskan makna. Kita menjelaskan apa yang kita nak faham daripada terjemahan Al-Quran ataupun lafaz ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita tafsirkan dia dengan makna yang rajih, dengan makna yang jelas. Tetapi takwil itu iaitu memalingkan lafaz daripada makna yang jelas itu kita palingkan dia. Bukan palingkan dia kepada makna yang salah. Tidak. Makna yang tersembunyi. Itu yang dinamakan takwil. Selagi mana takwil yang dibuat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Okey. Jadi kalau ikut dari sudut bahasa, dari sudut istilah, sebenarnya kalau sekali kita imbas, kita rasa macam lebih kurang sama jugalah. Ini bermaksud bahawa secara rumus dia tak adalah berbeza sangat. Maknanya dia tak ada terlampau jauh beza dengan tafsir dalam kita nak meneliti ayat-ayat Al-Quran ya. Di mana takwil itu adalah selafaz ayat yang dialihkan daripada makna yang erti yang zahir. Tapi tafsir tadi daripada lafaz ayat itu kita bawa kepada makna yang rajih, makna yang jelas, makna yang terang yang kita faham daripada lafaz ayat Al-Quran itu. Manakala takwil adalah kita nak bawa kepada sesuatu pengertian di sebalik pengertian yang tersembunyi daripada ayat tersebut. Ya, benda yang tersembunyi ni, takwil ni, tak ramai orang yang tahu juga. Ya, tak ramai orang yang tahu. Okey ya. Selain sebab itu kita nak takwil tu jangan lari daripada landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tapi ustazah dia sama tak dengan terjemahan? Baik, apa maksud terjemahan? Terjemahan pula dia bermaksud mengubah perkataan ayat daripada bahasa Arab. Ayat Al-Quran bahasa Arab. Jadi ubahkan ayat tersebut kepada bahasa yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan terjemahan. Tapi dalam terjemahan dia tak beri penjelasan tentang erti kandungan itu secara panjang lebar. Tapi tafsir akan memberikan penjelasan itu secara panjang lebar. Itulah serba sedikit berkaitan dengan tafsir dan juga takwil. Okey, apakah perbezaan di antara tafsir dan takwil? Dan kemukakan contoh. Ini adalah slide yang agak ringkas yang Ustazah buat bagi kamu untuk kamu memahaminya dengan lebih mudah. InsyaAllah. Lepas tu kamu rujuk kepada skor A dan buku rujukan ya. Baik, daripada yang paling mudah yang kita nak faham, kita tengok tafsir beza dengan takwil ya. Baik, tafsir ini kalau kita nampak perbezaannya ia digunakan pada lafaz dan juga mufradat. Ia digunakan pada lafaz dan juga mufradat. Mufradat satu. Siratal mustaqim, sirat. Ya. Ada juga digunakan pada lafaz. Okey, ada dua lah. Kemudian takwil digunakan pada jumlah dan juga makna. Dia tidak mufradat, dia tidak satu-satu. Daripada satu makna tu, ya, Alhamdulillahirabbilalamin. Maksudnya dia rungkai semua sekali. Itu dinamakan sebagai takwil. Tetapi ada perbezaan lagi. Ya, kita tengok lagi. Menjelaskan dengan secara yang terperinci. Tafsir dia menjelaskan sesuatu maksud secara terperinci. Ya, tapi dia jelas. Kan? Takwil menjelaskan jumlah dan makna ayat Al-Quran itu tetapi secara ringkas. Ya. Okey. Baik, dia jelaskan secara apa? Dia jelaskan dengan cara apa? Dengan lafaz yang zahir. Itu daripada sudut tafsir.
Beza tafsir dengan takwil. Ya, tafsir dia menjelaskan lafaz itu secara zahir, secara hakikat ataupun secara majazi, itu maksudnya pinjaman kata-kata, majaz, lafaz majaz. Tapi takwil dia menjelaskan lafaz itu yang di sebaliknya secara yang tersembunyi. Itu ayat yang paling mudah yang boleh Ustazah berikan kepada kamu. Contoh kalau kita nak tengok daripada sudut perkataan as-sirat, siratal mustaqim. Ya. Jadi penggunaan sirat tu adalah lafaz mufradat kan? Lafaz mufradat, sirat. Tapi macam mana nak tafsirkan dia? Tafsirkan dengan sirat apa dia? At-tariq, jalan. Sirat itu jalan, maka tafsir itu at-tariq, jalan. Kan? Sama juga kalau macam as-sayyibun, hujan. As-sayyib, hujan. Ya. Jadi dijelaskan makna yang itu secara hakikat dia tu apa dia? Al-matar, hujan. Maksudnya itu adalah pentafsiran. Dia jelas, dia juga dalam keadaan yang lafaz yang panjang, maksudnya penerangan yang detail. Tetapi takwil hanya menjelaskan dalam jumlah dan makna dalam bentuk lafaz, satu lafaz yang satu makna, satu lafaz, satu jumlah ayat, tetapi dalam bentuk yang tidak zahir, dia tersembunyi. Okay. Contoh dalam surah Al-Fajr, kita tengok perbezaan di antara tafsir di macam mana mereka mentafsirkan dan macam mana ayat ini ditakwilkan. Surah Al-Fajr ayat 14 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka labil mirsad. Maksudnya, sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, khasnya balasan akhirat. Kalau kita tengok di sini, ya, sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas, khasnya balasan di akhirat. Okey, ini sebenarnya apa? Ini adalah terjemahan. Ini maksud terjemahan, ya. Daripada bahasa Arab ditukar kepada bahasa yang lain untuk lebih difahami, untuk mengikut keadaan kaum setempat itu. Ya, itu namanya terjemahan. Okey. Kemudian kita tengok daripada tafsir, apa maksud ayat ini? Inna rabbaka labil mirsad. Ada tak ciri-ciri dia? Ciri-ciri lafaz dia itu lafaz yang terperinci, lafaz yang zahir, penerangan itu penerangan yang zahir. Kalau di sini terjemahan sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas, khasnya balasan akhirat. Okey, stop situ. Apa maksud dia? Maksudnya dari sudut tafsir sesungguhnya Allah sentiasa mengintai-intai, Allah sentiasa memerhati hamba-hamba. Kan? Dekat sama kan dengan makna tadi, dengan terjemahan. Jadi dia jelas, dia tak ada belok-belok kat lain. Dia cuma nak bagi tahu bahawa Allah sentiasa mengawasi dan memerhati hamba-hamba. Tapi daripada sudut takwil pula, ibrah yang diambil, iktibar ataupun sesuatu yang boleh diambil daripada ayat sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawasi dan membalas, khasnya balasan di akhirat, ya. Jadi ditakwilkan ini. Maksudnya menakutkan, ya, Allah memberi amaran, ya, menakutkan manusia dengan sifat-sifat kelalaian manusia itu dan sifat mereka yang suka berlengah-lengah dalam membuat sesuatu persiapan yang sepatutnya. Nampak tak takwil? Ya? Dia menjelaskan lafaz itu secara tersembunyi. Okey, ya. Dia bersangkut paut, tafsir ini bersangkut paut dengan riwayah. Maknanya, bila riwayah, kisah-kisah ataupun penerangan-penerangan ini sebenarnya datang secara sahih. Dia datang berdasarkan kepada maklumat-maklumat
sahabat-sahabat. Sebab sahabat-sahabat itu adalah sahabat yang duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Apabila mereka tidak faham tentang sesuatu, maka mereka merujuk kepada Rasulullah. Kan? Jadi, sudah tentulah tafsir ini adalah tafsir dia kedudukan dia lebih tinggi sebab dia ada sangkut paut dengan riwayah. Maknanya dia sumber yang daripada sahabat-sahabat. Okey ya. Manakala takwil itu bersangkut paut dengan dirayah. Menurut kepada apa yang kelebihan-kelebihan yang ada kepada manusia tersebut. Sungguh dia ada berdasarkan kepada pengalaman dia, berdasarkan kepada kemahiran dia dalam bahasa Arab, berdasarkan kepada pengajian dia dalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Lalu dia mentakwilkan ayat tersebut berdasarkan kepada ilmu mereka yang tersendiri. Itu di antara yang dimaksudkan dengan tafsir dan juga takwil. Menurut Al-Maturidi, tafsir ialah menetapkan makna dan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap lafaz dan ayat serta bersungguh-sungguh dalam menetapkannya. Sekiranya terdapat dalil atau nas yang menyokong penetapan tersebut, maka tafsir itu dikira sebagai tafsir yang sahih. Sebaliknya pula, sekiranya tak dapat dalil ataupun nas yang menyokongnya, maka ia dikira sebagai tafsir yang tidak sah dan berdasarkan kepada akal semata-mata. Tapi apa pandangan Al-Maturidi berkaitan dengan takwil? Takwil pula bagi dia adalah mentarjihkan salah satu makna yang terkandung dan ia mungkin tidak dapat diterima oleh ayat ataupun lafaz serta tidak dapat meyakini bahawa pentarjihan yang dibuat itu benar-benar tepat dengan apa yang dikehendaki dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tafsir dia lebih kepada sumber yang jelas, berdasarkan kepada riwayat-riwayat sahabat. Ya, mereka sendiri berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takwil pula satu jumlah ayat ditakwilkan dengan jumlah ayat yang penuh, dia tidak satu-satu, dia tidak mufradat. Ya. Okey, contohnya ini menakutkan manusia dengan sifat kelalaian. Iktibar. Baik, dalam memerihalkan sejarah ilmu tafsir secara ringkas. Kalau ikut sejarah ilmu tafsir, ilmu tafsir sebenarnya dia berlaku secara tak langsung, dia ada selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seterusnya gaya pentafsiran ini makin lama makin berkembang sampailah akhir kurun ketiga Hijrah di mana telah terhasil kitab tafsir yang tersusun, antaranya ialah tafsir At-Tabari. Dalam konteks tersebut, arus peredaran masa, keadaan dan tempat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keperluan masyarakat pun berbeza. Justru ia mempengaruhi kecenderungan pentafsiran Al-Quran. Ya. Lahirlah penyelidikan-penyelidikan serta olahan terhadap apa yang telah ada pada zaman sebelumnya ataupun apa yang ada pada zaman yang lampau, iaitu mana yang baik, yang sesuai untuk diteruskan dan dikembangkan, manakala yang tak sesuai itu diketepikan dan manakala yang tak lengkap itu disempurnakan, ditambah baik. Sejarah, kalau kita nak tengok ya, sejarah tafsir, dia banyak pembahagian dia, kategori zaman. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, zaman tadwin. Tapi kenapa di sini Ustazah tulis zaman Nabi SAW? Kan? Tafsir zaman Nabi SAW. Adakah wujud ilmu tafsir pada zaman Nabi SAW? Ada sesuatu yang ingin Ustazah sampaikan di sini, iaitu kita kena faham bahawa majoriti umat Islam yang pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW, ya, Al-Quran itu diturunkan, ya,
majoriti umat Islam yang berada di tanah Arab tu semuanya faham bahasa Arab. Jadi bila sebut faham bahasa Arab, jadi Al-Quran itu pun diturunkan di dalam bahasa Arab. Jadi ada kesinambungan di antara keduanya itu. Okey. Jadi hasilnya bila orang lain, orang Arab, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Quran, bacaan ayat Al-Quran. Dan mereka sekaligus telah memahami apa yang Rasulullah bacakan tersebut dan ramailah yang menganut agama Islam. Pada hakikatnya kita kena faham bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, ya, baginda lah yang paling memahami maksud Al-Quran. Sebab apa? Sebab dalam surah An-Nahl ayat 44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka supaya mereka memikirkannya. Itu suatu pengiktirafan seolah nak bagi tahu bahawa Rasulullah itulah pengasas ataupun orang yang pakar tentang tafsir Al-Quran. Sebab baginda Rasulullah itulah yang telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama 23 tahun secara mutawatir. Kan? Jadi seolah-olah dia nak cerita di sini ada bibit-bibit pertumbuhan ilmu tafsir bermula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada episod di sebaliknya. Kita kena faham bahawa terdapat perbezaan pentafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pentafsiran ahli tafsir. Kan? Sudah tentulah berbeza. Pentafsiran Rasulullah lebih clear, lebih jelas dan Rasulullah sendiri yang faham apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan ayat Al-Quran. Sebab Rasulullah sendiri yang menerima wahyu tersebut. Dia berbeza dengan pentafsiran ahli tafsir. Pentafsiran ahli tafsir kan mereka ini dalam proses sama ada pengalaman, dalam proses kelebihan ilmu, dalam proses sejauh mana mereka berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maknanya sumber mereka dapat daripada mana? Begitu. Sumber ilmu mereka tu mereka belajar bahasa Arab lama mana? Jadi dia berbeza. Jadi sudah tentulah pentafsiran dalam kalangan ahli tafsir mengikut kemampuan masing-masing. Di mana sumber tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui al-hadis. Inilah nilai yang paling tinggi dan muktamad. Jadi, adakah ini dinamakan sebagai sejarah ilmu tafsir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan? Walaupun sebenarnya pentafsiran ini dibuat oleh Rasulullah, tapi Rasulullah kan apa yang dituturkannya wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya? Melalui Nabi, ya, kata-kata Nabi, pengakuan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah hadis. Kan? Hadis tak boleh dinamakan sebagai tafsir. Nampak tak di situ? Jadi, walau bagaimanapun pentafsiran yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah melalui hadis. Baginda ini kita tak boleh namakan dia sebagai tafsir. Nanti jadi tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Jadi sebab itulah ya perkara ini kita kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan dengan Rasulullah itu pengasas ataupun orang yang paling pakar tentang pentafsiran ayat Al-Quran menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menerangkan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia tidak boleh dinamakan tafsir. Tujuan dia adalah untuk mengelakkan tanggapan umat Islam dan masyarakat bahawa sumber rujukan Islam itu adalah Al-Quran saja. Dia nak elak tanggapan
daripada kalangan umat manusia nak kata bahawa sumber rujukan kita sebenarnya adalah Quran saja. Yang lain tu adalah tafsir Rasulullah SAW. Tak boleh macam tu sebab pengiktirafan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan al-hadis itu adalah sumber rujukan yang kedua. Sedangkan apa yang diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hadis, kan? Jadi kita kena faham bahawa perbezaan sedikit bagaimana penerangan sedikit bagaimana yang dimaksudkan tafsir zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ustazah harap kamu clear di sini. Okey ya. Okey, kita masuk kepada memperlihatkan sejarah ilmu tafsir secara ringkas juga tapi pada zaman sahabat. Okey, sebelum tu sekiranya ada soalan, jelaskan perbezaan pentas sejarah ilmu tafsir zaman sahabat dengan zaman tabi'in sebab dalam slide Ustazah ni tak ada tau. Tapi dalam buku skor A kamu tu ada. Cuma nanti mungkin Ustazah akan buat satu slot lain, slide yang baru. Nanti Ustazah post juga kepada kamu. Cuma di sini Ustazah nak cerita sedikit berkaitan dengan tafsir pada zaman sahabat. Sebab pada zaman sahabat ni, sifat sahabat, mereka ni mengetahui dan memahami makna Al-Quran. Sebab mereka bangsa Arab ya. Namun para sahabat ini dia berbeza-beza daripada sudut tingkatan kefahaman berdasarkan kepada kepintaran, kecerdasan, kecerdikan, berdasarkan kepada sejauh mana mereka bersama dengan Rasulullah dan apa yang difahami oleh seorang sahabat dia tak semestinya difahami oleh sahabat yang lain ataupun pemahaman mereka itu tidak sama. Kan? Oleh itu, pada dalam waktu zaman sahabat ni, ya, sahabat dia mentafsirkan Al-Quran ini melalui tiga cara, tiga sumber mentafsirkan Al-Quran ini. Ya? Pertama, cara mereka mentafsir untuk memahami Al-Quran ini, caranya pentafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran ada menerangkan ayat-ayat yang lafaz mutlak muqayyad. Okey. Lafaz yang mujmal, lafaz yang am, ya. Jadi dia perlu kepada suatu lafaz yang lain untuk menerangkan perkara tersebut. Kan? Contohnya kalau dalam buku kamu dalam buku Dr. Rosmawati tu ya, sahabat dia berpegang dengan pentafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi ditanya, para sahabat dia mentafsirkan Al-Quran tu dengan cara apa? Satu, melalui para sahabat berpegang dengan Al-Quran dan tafsiran Al-Quran itu sendiri. Kan? Di mana dalam ayat Al-Quran itu ada suatu ayat yang datang dalam bentuk yang ringkas. Suatu bentuk yang mutlak, yang tanpa ikatan ataupun suatu bentuk yang umum, kan? Jadi contoh ni lah ya. Kalau dalam surah Al-Ma'idah ayat 1. Jadi kamu tulis sendiri ya dekat dalam nota kamu untuk dijadikan sebagai jawapan kalau ditanya bagaimana sejarah tafsir pada zaman sahabat. Jadi kamu masukkan dalil Al-Quran ini. Contohnya pada dalil A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Ayat ini surah Al-Ma'idah ayat 1. Okay, jadi kamu salin, lepas tu kamu ambil terjemahan dia. Dalam ayat ini diceritakan, dihalalkan bagi kamu memakan binatang-binatang ternak dan sebagainya. Kecuali apa yang dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Jadi ayat ini macam seolah-olah perlu ada sesuatu penerangan yang lain. Perlu ada sesuatu penerangan yang lain. Jadi bagaimana para sahabat mentafsirkan ayat ini supaya mereka lebih faham? Ayat ini adalah ayat yang jenis umum. Ayat yang dihalalkan kepada kamu makan binatang-binatang ternak. Itu. Jadi kecuali apa yang dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Jadi apalah tu? Kecuali apa yang diharamkan kepada kamu. Jadi apalah itu?
Jadi ayat tersebut ditafsirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditafsirkan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu tengok dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ini penerangan kepada ayat yang pertama tadi. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'un illa ma zakkaitum. Ayat ni dalam surah yang sama, tapi ayat yang ketiga dijelaskanlah, kan, pentafsiran yang macam mana. Diharamkan kepada kamu ni makan bangkai-bangkai yang tak disembelih dan darah-darah yang keluar mengalir dan daging babi, termasuk semuanya keturunan dia lah, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Maknanya yang disembelih atas nama berhala pun diharamkan kepada umat-umat Islam untuk memakannya. Ini yang dinamakan sebagai sahabat berpegang kepada Al-Quran itu sendiri dalam mentafsirkan Al-Quran. Ya, faham tak? Jadi yang keduanya, sahabat dia berpegang kepada penjelasan Nabi SAW. Kan? Ada tiga cara, kan, sahabat mentafsirkan Al-Quran melalui tiga sumber ni tadi. Satu, sumber Al-Quran, pentafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, pentafsiran itu berdasarkan kepada penjelasan Nabi. Ya, mereka membuat pentafsiran berdasarkan apa yang Nabi jelaskan kepada mereka. Jadi, Nabi SAW telah dijelaskan merupakan pentafsir dan pemberi penjelasan tentang isi kandungan Al-Quran. Dalam konteks ini, kan, para sahabat telah merujuk kepada Nabi apabila mereka menghadapi kemusykilan dan menghadapi masalah nak memahami ataupun nak menghuraikan ayat-ayat Al-Quran. Kan, contohnya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud dalam katanya sewaktu turunnya ayat berikut, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini adalah surah Al-An'am ayat 82. Cari, ya, surah Al-An'am ayat 82. Apa dia kata? Firman Allah, Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keimanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ekoran daripada ayat ini diturunkan, jadi para sahabat mereka ni agak keliru, mereka agak kelam kabut, ya. Sebab apa? Sebab disebut perkataan az-zulmu, perkataan zalim, bizulmin. Allazina amanu wahum yalbisu imanahum bizulmin. Jadi dengar perkataan bizulmin ni, mereka takut, ya, mereka jadi macam keliru. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman. Lalu mereka anggap bahawa kezaliman ini maksudnya adakah kezaliman yang macam biasa-biasa tu. Kan zaman dahulu, zaman jahiliah, minum arak, kemudian menumpahkan darah, kemudian penzinaan, mencuri, kan.
pada waktu zaman dahulu. Oleh itu mereka bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di antara kami yang tak buat zalim? Jadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, apakah kamu tidak mendengar apa yang diucapkan oleh seorang hamba yang soleh sebagaimana termaktub dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Inilah penerangan Rasulullah. Bila sahabat-sahabat tak faham maksud zalim tu, sahabat dia terkejut kan, dia takut, dia kata maknanya zalim ni tak mana dalam kalangan kami yang tak pernah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah kata, kamu dengar, inilah seperti mana Rasulullah jelaskanlah apa dalam ayat Al-Quran tersebut yang bermaksud. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. So maknanya di sana al-bizulmin ini diikat dengan perkataan zalim asyirku billah. Zalim sebab apa? Sebab dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi faham. Ada juga dalam cerita yang lain juga Nabi menjelaskan bila sahabat-sahabat tanya kan tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar. Jadi Rasulullah SAW bersabda, Al-Kautsar itu merupakan sungai yang Tuhanku kurniakan kepadaku dalam syurga. Jadi di sana kita faham penjelasan Nabi SAW. Jadi para sahabat mentafsirkan Al-Quran itu dengan 3 cara. Cara yang terakhir, 3 sumber yang terakhir adalah sumber pemahaman dan ijtihad. Jadi para sahabat dia tak sama tahap kefahaman bergantung kepada kecerdasan pemikiran mereka, pengetahuan mereka, tempoh pergaulan bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi tentulah ijtihad dan kefahaman para sahabat ini berbeza-beza. Jadi faham ya? Jadi sahabat yang mereka ini berpegang kepada kefahaman dan juga ijtihad. Bila sahabat-sahabat dia tak jumpa apa yang ada, tak menemui tafsiran ayat Al-Quran itu, jadi mereka temui dekat dalam penjelasan Nabi SAW, maka mereka akan berijtihad berdasarkan kepada kefahaman mereka sendirilah. Tafsiran Al-Quran hasil daripada hasil ijtihad para sahabat ada nilai yang tinggi. Hal ini kerana mereka ini dalam kalangan bangsa Arab itu satu, dan mereka ini kaya dengan balaghah dia, seni uslub bahasa. Jadi golongan sahabat yang terkenal dalam pentafsiran, dalam bidang tafsir ni iaitu 4 khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Uthman dan juga Saidina Ali. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibnu Zubair. Jadi mereka ini adalah orang yang kuat, orang yang terkenal dalam bidang pentafsiran Al-Quran. Tetapi yang banyak diambil mengenai ilmu tafsir, maksudnya yang banyak menjadi rujukan untuk mendapatkan tafsiran-tafsiran ini, ada sahabat-sahabat yang lain kan. Ada sahabat dia, Ustazah rasa ada dekat dalam buku Qoi kalau tak silap Ustazah lah. Ya. Jadi dalam kalangan-kalangan sahabat itu sendirilah. Kemudian ulama tabi'in yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan tafsir Al-Quran. Itu yang tadilah 4 khulafa ar-rasyidin. Kemudian Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Sumber rujukan itu lain lagi.
tapi dalam kalangan yang sama. Kan? Khulafaur Rasyidin, Zaid bin Sabit, begitu. Okey. Pada zaman tabi'in pula, orang yang bertanggungjawab, ulama-ulama tabi'in yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan tafsir Al-Quran pada zaman tabi'in adalah Sufyan ibn Uyainah, Waqi' ibn Jarrah, Su'bah ibn Hajjaj, Ishaq ibn Rahawih. Okay. Jadi setakat itu berkaitan tentang tafsir zaman sahabat. Baik, bagi soalan ataupun dalam subtopik ini ya, apakah dia kepentingan ilmu tafsir dalam memahami Al-Quran? Penting ke ilmu tafsir ni dalam kita nak memahami ayat Al-Quran itu? Ya, penting. Jawapan dia, ya penting. Tapi apa jawapan dia? Okey, dia bagilah 4 markah. Kan, dia bagi 4 markah, so kita kemukakanlah. Ini adalah alternatif jawapan-jawapan dia. Yang pertama itu adalah untuk memahami makna Al-Quran, hukum hakam, hikmahnya dan petunjuk yang lain untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Ilmu tafsir ni penting untuk kita faham makna-makna Al-Quran tu dengan secara yang tepat. Kan? Dengan itu kita boleh mengambil atau kita nak mengistimbatkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran itu dan kita boleh faham mengikut hikmah-hikmah yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Kan? Kemudian yang keduanya untuk mengelakkan fahaman yang menyeleweng terhadap Al-Quran. Tak nak masuk fahaman-fahaman yang pelik-pelik. Sebab tu ilmu tafsir ini kena diambil berat. Ya, pentafsiran Al-Quran ni mesti secara yang sahih. Sebab dia ni bertujuan dia nak tahu secara yang lebih terperinci. Secara yang lebih halus tentang makna Al-Quran. Supaya apa? Supaya manusia itu, umat Islam terutamanya, tidak tersalah anggap kehendak atau tujuan ayat-ayat Al-Quran. Terutama ayat-ayat yang berbentuk majaz. Kan? Majaz, perkataan lafaz tak soreh ya, perbandingan. Kalau dalam majaz personifikasi ke ataupun metafora ke. Kan? Majaz. Ataupun lafaz mushtarak yang banyak makna. Jadi kena ada mempelajari ilmu tafsir supaya dalam ayat Al-Quran ini dia nak cerita lafaz yang macam mana. Pengertiannya dalam bentuk macam mana bagi lafaz mushtarak yang banyak makna tu tadi. Kan? Itu. Kemudian dalam ayat Al-Quran ni kita kena faham Al-Quran tu dibentuk majaz dalam bentuk mushtarak. Jadi kita perlu kepada pentafsiran supaya kita tak salah dan tak disalah anggap mengenai kehendak dan tujuan sebenar ayat-ayat tersebut. Okey. Kemudian dapat mengetahui syarat-syarat yang diperlukan oleh seseorang mufassirin, orang yang ahli tafsir, ya. Perlu kita perlu faham, dan ahli tafsir itu sendirinya kalau kita nak mengambil tafsir rujukan itu daripada ahli tafsir itu, maka kita kena faham sebab dalam syarat-syarat yang diperlukan oleh seseorang mufassirin dalam nak mentafsirkan itu sama ada diterima atau ditolak kan. Di antara syarat-syaratnya ialah akidah ahli tersebut, ahli tafsir itu, cara ahli tafsir di antaranya ialah yang pertama akidahnya itu akidah yang mesti benar dan akidah yang mesti lurus. Kemudian beliau ini mestilah orang yang bebas daripada terpengaruh dengan hawa nafsu yang tidak baik kan. Kemudian mula-mula kaedah dia mufassir ini dia mentafsirkan Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Kemudian bila tak jumpa dia mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Hadis. Kemudian tak jumpa lagi dia terus mentafsirkan dengan ijtihad. Jadi di sana kita dah tengok itu dia prasyarat yang perlu dilalui oleh seseorang ahli, seseorang mufassir kan.
Jadi sudah tentulah pentafsir itu syarat dia mesti juga orang yang mahir dalam bahasa Arab, orang yang mahir berkaitan dengan ilmu nahwu, saraf, balaghah, badi', kesusastraan Arab dan sebagainya. Sebab kalau tak tahu macam mana dia nak tafsirkan Al-Quran. Macam kita pun tak tahu sangat, ilmu kita tak banyak. Jadi macam mana kita nak menjadi mufassirin? Kita tak mampu. Kita adalah orang yang mempelajari. Sebab apa? Ilmu itu adalah ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang terjaga. Sudah tentulah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan pentafsiran itu berlaku dalam keadaan yang teliti dan terjaga. Jadi ilmu yang diperlukan oleh golongan pentafsir ni apa? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, kan macam tadilah. Kemudian kena faham jugalah ilmu usuluddin, ilmu tauhid, faham jugalah ilmu usul fiqh dengan ilmu fiqh. Faham jugalah macam mana asbabun nuzul. Tahu jugalah daripada asbabun nuzul itu jadilah dia ayat maki madani, jadilah dia nasih mansukh gitu kan. Kemudian dapat melaksanakan antara tuntutan agama ulama, antara tuntutan ulama dalam Islam kerana ilmu tafsir ini paling mulia kedudukannya berkaitan sebab dia berkaitan dengan kalamullah, dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk kita beramal supaya kita dapat petunjuk, supaya kita dapat akhlak yang baik. Seperti mana apa yang ada dalam Al-Quran itulah. Okey. Allahu a'lam.